Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK Saint Xavier. Baik, pada kali ini saya akan meneruskan sedikit perkongsian dalam mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3 iaitu bab keempat kod arahan dan saya akan fokuskan kepada subtopik 4.1.6 menghasilkan borang dan memasukkan data melalui borang ataupun form. Baik, sebelum itu sedikit pengenalan berkaitan dengan borang ataupun form. Baik, penggunaan borang adalah untuk menyusun dan mengurus rekod-rekod dalam pangkalan data dengan lebih efisien. Yang kedua, membolehkan pengguna memasukkan dan mengubah suai data dengan mudah. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan perisian Microsoft Access dan tool yang kita akan gunakan adalah Form Wizard. Dan tool ini telah tersedia. Telah tersedia dalam perisian Microsoft Access dan ia memudahkan para pengguna lah. Baik, yang keempat, dalam form ataupun borang, dia ada layout ataupun susun atur borang. Dia ada 4. Yang pertama, kolumnar, tabular, datasheet dan justify. Baik, kita tengok jenis susun atur yang ada dalam form ataupun borang. Baik, yang pertama adalah kolumnar. Rekod dipaparkan satu demi satu. Yang kedua adalah justify. Semua medan ataupun field disusun pada baris-baris blok yang mempunyai margin kiri dan kanan yang tetap. Yang ketiga, datasheet. Semua rekod dipaparkan dalam bentuk helaian data yang agak menarik. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, tabular, iaitu semua rekod dipaparkan dalam bentuk jadual yang menarik. Jadi pengguna-pengguna ataupun para pelajar boleh memilih jenis susun atur mana yang para pelajar kehendaki untuk menghasilkan form ataupun borang dalam menggunakan Microsoft Access lah. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan langkah-langkah menghasilkan borang menggunakan Microsoft Access dan saya akan gunakan Microsoft Access version 2016. Baik, di sini adalah pangkalan data ataupun entiti dan atribut ataupun jadual yang telah kita hasilkan pada topik yang lepas iaitu topik 4.1.5 iaitu membina pangkalan data. Jika para pelajar masih ingat, kita telah membina dua jadual iaitu jadual murid dan jadual markah. Jadi pada hari ini saya akan tunjukkan cara menghasilkan form ataupun borang menggunakan dua jadual ini. Baik, yang pertama kita perlu klik pada menu create. Dan kita klik pada form wizard. Baik, saya akan tunjukkan dua cara yang boleh kita buat untuk menghasilkan form. Yang pertama menggunakan satu table dan cara yang kedua adalah untuk kita menghasilkan borang atau form menggunakan dua ataupun lebih table. Baik, yang pertama di sini kita boleh pilih table mana yang kita nak. Kita pilih table murid. Di sini adalah attribute ataupun field yang ada pada entiti murid ataupun table murid. Jadi kita boleh pilih kita nak yang mana. Di sini ada 4 butang. Butang-butang ini ada maksud-maksud yang tersendiri. Butang yang pertama adalah kita pilih satu sahaja, satu per satu attribute masuk ke selected field, medan yang terpilih. Jika saya nak pilih kaum, saya klik pada kaum dan saya klik butang ini. Dan kaum akan masuk. Begitu juga jika saya pilih butang yang ada dua ni, butang yang kedua maksudnya kita nak pilih semua available field masuk ke selected field. Baik, saya klik dan dia akan masuk. Yang butang ketiga adalah deselect. Maksudnya jika kita pilih ID murid, kita klik, maksudnya kita nak buang ID murid daripada selected field ataupun medan yang terpilih. Dan butang yang bawah kita klik, semua attribute akan dialihkan kepada available field. Baik. Untuk kali ini saya akan pilih ke semua field ataupun attribute. Jadi saya perlu klik butang yang
2. So, seterusnya saya klik butang next dan di sini adalah layout yang saya terangkan tadi. Jadi, biasanya kita akan pilih kolumna. Okey, baik. Dan kita klik next. Dan di sini kita masukkan nama borang yang kita nak hasilkan tu lah. Jadi kita masukkan nama sebagai borang murid. Dan kita klik finish. Jadi borang murid telah tersedia. Okey, borang murid telah tersedia. Di bawah ini, di bawah mempunyai butang-butang yang kecil ni dan ada maksud yang tersendiri. Okey, yang pertama adalah first record. Di sini ada 1 pada 7 record. Okey, ini record pertama daripada 7. Ini first record. Ini adalah next record ataupun record yang kedua. Bila kita klik, dia akan paparkan data bagi murid kedua. Klik lagi murid ketiga. Okey, di sini jika kita nak pergi ke last record, terus kepada record yang ke-7 ataupun record terakhir. Dan yang butang yang ada warna kuning ni, ia adalah new blank record. Maksudnya bila kita klik, dia akan ada paparan kosong dan di sini kita boleh masukkan ID murid. Okey. ID murid yang baru, okey, ataupun nama murid. Contoh saya masukkan nama saya sebagai contoh. Aki Kaum Melayu. Nama kelas 3 Amanah. Nama guru kelas Ali bin Abu. Jadi saya cuma perlu klik next record untuk record seterusnya. Mari kita lihat. Okey, daripada first record. Record kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah record yang saya masukkan tadi. Okey, maksudnya menggunakan borang ini kita boleh memasukkan record baru. Okey, tak perlu kita masuk kepada entity datasheet bagi jadual dan kita masukkan record di jadual. Tak perlu, kita boleh menggunakan form. Lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Baik, itu adalah cara yang pertama untuk kita nak hasilkan borang menggunakan satu jadual. Sekarang saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak menghasilkan borang menggunakan 2 jadual. Baik. Bagi menghasilkan borang menggunakan 2 jadual, masih sama macam langkah yang tadi. Kita klik butang create. Kita ambil form wizard. Di sini akan ada table. Okey, table. Kita klik di sini akan ada 2 table, table murid dan table markah. Baik. Pertama kita ambil table murid dan kita pilih semua atribut. Okey. Seterusnya kita pilih table markah dan kita juga nak ambil semua atribut. Okey, baik. Bila atribut semua kita dah pilih dan dimasukkan pada selected field, kita klik butang next. Di sini kita klik form with subform. Okey, form with subform. Bermaksud pilihan ini akan membentuk 2 borang yang saling berhubung. Okey, dia akan hasilkan 2 borang yang saling berhubung. Kemudian kita klik next. Kita pilih tabular ataupun datasheet. Okey, kita boleh pilih mana-mana. Saya akan pilih datasheet. Saya klik next dan di sini akan ada nama borang tersebut. Okey, kita boleh pilih nama. Yang pertama saya tulis borang murid. Yang kedua borang markah dengan subform. Dan saya klik finish. Okey, di sini akan ada 2 borang. Yang pertama borang murid, yang kedua borang markah yang bawah ni. Dan di sini dia saling berhubung. Kita lihat bila markah data yang pertama, sekarang data yang ketiga berubah dan data bagi borang markah juga berubah. Okey, baik. Itu adalah cara macam mana kita nak menghasilkan borang menggunakan 2 table ataupun lebih. Kita nak guna 3 table ataupun 4 table pun boleh. Okey, bermaksud di sini tidak ada limit bagi table untuk kita menghasilkan borang dan kita boleh pilih atribut-atribut yang bersesuaian untuk kita hasilkan table. Tak semestinya kita pilih ke semua table.
Dan di sini ada borang yang kita telah hasilkan tadi dan kita boleh tukar nama dia. Okey, dengan kita right click dan kita boleh renamekan dia. Okey, kita right click. Sekarang saya close. Kita boleh right click dan kita boleh renamekan dia, nama borang tersebutlah. Okey, mengikut kesesuaian borang yang kita hasilkan. Baik, saya harap anda semua dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah saya terangkan sebentar tadi dengan baik. Diharap perkongsian saya ini dapat membantu anda memahami cara bagaimana kita untuk menghasilkan borang. Okey, kita telah mempelajari cara macam mana nak menghasilkan table ataupun jadual, macam mana kita nak memasukkan atribut bagi table tersebut, dan sekarang kita telah mempelajari macam mana kita nak menghasilkan borang dan memasukkan data ataupun rekod melalui borang. Okey, dan kita akan belajar lagi dan berkongsi lagi ilmu dalam topik-topik seterusnya. Semoga topik kali ini terus bermanfaat kepada anda dan membantu anda memahami topik ini dengan baik. Okey, semoga terus bermanfaat dan sekian. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi dalam topik akan datang. Assalamualaikum.